Mengapa lawatan sambil belajar ke Korea, bertukar ke Malaysia, catatan media sosial Jessica, Presiden Majelis Pelajar Sekolah Swasta SLI yang terkenal di Boston, telah menggegarkan dunia pendidikan Amerika. Berita bahwa 28 pelajar yang membayar yuran tahunan 6,000 memilih Kuala Lumpur berbanding Seoul membingungkan para ibu bapak. Semuanya bermula dengan ribut salji. Ribut itu melanda ruang udara, lapangan terbang Incheon, memaksa pendaratan cemas yang tidak dijangka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK di Malaysia yang sepatutnya menjadi tempat persinggahan semalaman telah mengubah segalanya. Makanan yang tidak dapat dibeli di Amerika Syarikat, walaupun dengan uang ditawarkan secara percuma, atau pada harga yang sangat rendah di Malaysia. Kejutan pelajar tidak terhenti di situ. Malah berjalan bersendirian di jalanan pada lewat malam adalah selamat untuk pelajar perempuan. Malah tandas awam di stesen LRT, MRT bersih seperti hotel. 28 pelajar itu membatalkan tiket penerbangan ke Korea yang dijadwalkan 48 jam kemudian dan menempah tiket penerbangan ke Malaysia. Sekarang, kami akan mendedahkan rakaman menakjubkan ini. Sila beritahu kami di mana Anda mendengar kisah ini dalam komen. Jika Anda meluangkan masa untuk melanggan saluran dan menekan butang suka, ia akan menjadi motivasi besar bagi kami untuk menghasilkan video. Hai, saya Jessica Thompson. Saya adalah Presiden Majelis Pelajar tahun 12 di Sekolah Wilbraham Monson di Boston. Sekolah kami adalah sekolah swasta berprestij yang ditubuhkan pada tahun 1841. Yuran tahunan sahaja melebihi 60. Ini adalah tempat di mana berpuluh-puluh graduan memasuki Harvard atau MIT setiap tahun. Ibu bapak saya memilih sekolah ini agar saya mendapat pendidikan terbaik. Pada November 2024, sekolah merancang lawatan sambil belajar ke Korea untuk 28 pelajar tingkatan 4. Sebagai Presiden Majelis Pelajar, saya menghabiskan masa 3 bulan untuk merancang perjalanan ini. Dari Istana Gyeongbokgung, Menara Namsan, dan Myeongdong di Seoul hingga ke Haeundae di Busan, ia adalah jadwal perjalanan 7 hari 8 malam yang sempurna. Rakan-rakan saya bertanya setiap hari, Jessica, bolehkah kita makan Korean BBQ di Korea? Bolehkah kita memakai hanbok? Adakah kita mempunyai masa untuk melawat kedai kosmetik? Saya bercita-cita untuk menjadi influencer media sosial. Walaupun saya mempunyai kira-kira 30.000 pengikut, saya tahu kandungan perjalanan ke Korea akan mendapat tontonan yang tinggi. Saya menyediakan kamera profesional gimbal dan juga ring light. Saya juga telah menulis skrip untuk 15 video vlog dan telah memutuskan tajuk seperti Gadis Boston Melawat Seoul, Pengalaman Mencoba Makanan Jalanan Murah. Pada pagi Jumat Minggu ketiga November kami berlepas dari lapangan terbang Logan di Boston. Semua orang keluar untuk menghantar kami. Ibu saya memastikan dokumen insurans perjalanan sebanyak 3 kali. Walaupun saya sudah 18 tahun, ibu saya masih risau seperti biasa. Penerbangan mengambil masa 14 jam. Walaupun perjalanan itu panjang, semua orang sangat teruja. Hidangan di dalam pesawat adalah lasaknya, tetapi rasanya tidak begitu enak. Kami terus berbual dengan rakan-rakan tentang makanan Korea. Kita mesti makan budaya jegae. Kita mesti makan ayam goreng sampai kenyang. Di dalam pesawat, saya membaca semula panduan perjalanan Korea, membayangkan jalan-jalan sibuk di Gangnam dan Lotte World Tower, dan saya teruja. Saya seolah-olah dapat melihat bagaimana suapan Instagram saya akan diisi selepas terbang selama 13 jam merentasi lautan Pasifik. Screen di dalam pesawat menunjukkan baki jarak ke Seoul. Rakan-rakan saya semua menjenguk keluar tingkap. Saya nampak tanah Korea, jerit seseorang. Walau bagaimanapun, apabila kami tiba di ruang udara, lapangan terbang Incheon juru terbang membuat pengumuman kecemasan, perhatian kepada semua penumpang. Amaran ribut salji terkuat dalam 50 tahun telah dikeluarkan di kawasan Seoul. Lapangan terbang Incheon ditutup sementara. Demi keselamatan penumpang, penerbangan ini akan dilencongkan ke lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA Malaysia. Kami memohon maaf atas kesulitan yang berlaku. Kabin pesawat menjadi riuh. Rakan-rakan saya berpandangan sesama sendiri. Kuala Lumpur. Di mana itu? Bukankah itu Malaysia? Adakah kita akan ke Malaysia? Rasa kecewa melanda. Rancangan kandungan media sosial saya semuanya terjejas. Malaysia tidak pernah ada dalam senarai perjalanan saya. Wajah rakan saya Emily hampir menangis. Saya berdiet selama 3 bulan untuk ke Korea. Mark juga mengeluh.
Ibu bapak saya membayar 3 nilu untuk perjalanan ini. Suasana menjadi berat. Guru pengiring juga kelihatan muram. Pesawat mengubah arah, dan kami terbang ke selatan selama lebih sejam lagi. Lampu mula kelihatan di luar tingkap. Itu pasti Kuala Lumpur. Saya menjangkakan ia lebih kecil daripada Seoul. Tetapi saiz dan kemodenan lapangan terbang itu lebih besar daripada yang saya bayangkan. Pada jam 6 petang pesawat mendarat di landasan KLIA. Selepas turun kaki tangan syarikat penerbangan sedang menunggu kami. Seorang kaki tangan wanita berpakaian seragam memimpin kami dengan bahasa Inggris yang fasih. Para pelajar kami benar-benar minta maaf. Ribut salji di Seoul dijangka berterusan sekurang-kurangnya 2 hari lagi. Syarikat penerbangan akan menyediakan penginapan dan hidangan untuk malam ini. Mendengar perkataan penginapan rakan-rakan, saya berasa sedikit lega. Mesti hotel kan? Kalau hotel 5 bintang tak apalah. Kami mengambil bagasi dan keluar dari lapangan terbang. Sebuah bus besar sedang menunggu kami. Semasa menaiki bus saya melihat keluar tingkap. Kawasan sekitar KLIA sangat modern. Semasa memandu di Lebuh Raya, rakan-rakan saya terus mengeluh. Kalau di Korea, kita sepatutnya sedang makan ayam goreng sekarang. Penerbangan esok pagi mesti boleh terbang ke Seoul kan? Selepas memandu kira-kira 40 menit bus, berhenti di suatu tempat di pinggir Kuala Lumpur. Tempat kami turun bukan hotel. Ia adalah sekolah. Di pintu pagar utama tertulis dalam huruf Jawi dan Rumi Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Perdana. Sekolah. Kenapa sekolah rakan-rakan saya mula kecoh? Saya juga keliru. Mengapa bukan hotel tetapi sekolah? Guru pengiring bertanya sesuatu kepada kaki tangan syarikat penerbangan, tetapi jawabannya mudah. Semua penerbangan ke Seoul dibatalkan. Hotel semuanya penuh. Jabatan Pendidikan Malaysia membantu kami. Seorang kaki tangan sekolah datang menyambut kami. Dia seorang lelaki berusia kira-kira 50-an. Dia boleh berbahasa Inggris dengan fasih. Selamat datang semua. Saya guru penolong kanan JPK sekolah ini. Saya amat menyesal atas kesulitan yang disebabkan oleh situasi kecemasan ini. Untuk makan malam hari ini, kami telah menyediakan hidangan sekolah kami. Kami telah menyediakan beg tidur dan tikar di Dewan Sukan agar Anda semua boleh berehat. Mendengar perkataan hidangan sekolah, wajah rakan-rakan saya terkaku. Mereka membayangkan makanan di sekolah Amerika. Kami meletakkan bagasi di Dewan Sukan dan menuju ke Dewan Makan. Semasa berjalan di koridor, saya mendapati sekolah itu lebih bersih daripada yang disangkakan. Lantai berkilat. Tidak ada sampah sedikit pun di koridor. Lukisan seni pelajar dipamerkan di dinding. Ini lebih bersih daripada sekolah kita di Boston, bisik Emily. Saya juga terkejut. Yuran sekolah kami di Boston ialah Puko 60 Puko setahun. Tetapi lantai koridor ada kesan getah kunyah. Loker dipenuhi dengan grafiti. Kami tiba di pintu Dewan Makan. GPK membuka pintu. Silakan masuk. Kami tidak akan pernah melupakan pemandangan yang kami lihat di dalamnya. Sebaik sahaja melangkah masuk kami merasakan kehangatan yang nyaman. Ia sama sekali berbeza daripada kafeteria sekolah Amerika. Menggantikan bau pizza beku dan burger adalah aroma nasi lemak dan kari ayam yang harum. Di bawah pencahayaan yang terang counter, hidangan keluli tahan karat berkilat. Kami beratur di hadapan counter hidangan dan mengambil pinggan yang digunakan oleh pelajar Malaysia. Pinggan itu dibahagikan kepada beberapa petak. Ini sangat berbeza daripada pinggan plastik pakai buang di sekolah Amerika. Petak pertama diisi dengan nasi panas dan ayam masak merah yang wangi. Petak kedua ialah sayur campur yang segar. Petak ketiga hingga kelima diisi dengan telur dadar dan acar timun. Akhirnya kami mendapat pencuci mulut buah-buahan jambu batu dan limau manis. Rakan saya Mark bertanya kepada makcik dapur yang sedang menghidangkan makanan dengan isyarat tangan. Dia bertanya sama ada dia perlu membayar. Makcik dapur itu tersenyum dan melambaikan tangan. Pelajar Malaysia yang membantu menterjemah menjelaskan, makanan sekolah di sekolah kerajaan Malaysia adalah percuma atau sangat murah. Satu hidangan berharga kira-kira Rm2,3 dan pelajar hampir tidak perlu membayar. Kami semua ternganga. Di sekolah kami di Amerika, kami membayar yuran 60,00000, tetapi bayaran makanan sekolah adalah berasingan. 12 untuk satu hidangan dan ia adalah pizza beku nugget dan taco. Jika kami maukan salad segar, kami perlu membayar tambahan $5. Buah-buahan dikenakan bayaran yang berasingan sepenuhnya. Kami duduk di meja dan mula makan. Kuah kari ayam cair di mulut. Dagingnya lembut dan berperisa. Sayur-sayuran segar dan rangup.
Saya teringat rasa sup yang dimasak oleh ibu saya di rumah. Rakan-rakan saya juga menunjukkan ekspresi terkejut sambil menghirup air sirap yang dihidangkan. Saya melihat ke dinding di sisi dewan makan. Keseluruhannya diperbuat daripada kaca dan bahagian dalam dapur kelihatan sepenuhnya. Makcik-makcik dapur memakai pakaian kebersihan putih topeng dan penutup kepala sambil memasak. Cara mereka memasak sup dalam periuk besar, membasuh sayur-sayuran, dan menggoreng semuanya boleh dilihat. Di Amerika, kami tidak pernah melihat proses memasak. Kami makan tanpa mengetahui di mana atau bagaimana ia dimasak. Kebanyakan masakan hanyalah memanaskan makanan beku dalam ketuhar gelombang mikro. Saya perasan papan kenyataan di dinding. Ia adalah menu makanan sekolah untuk sebulan bertulis dalam bahasa Melayu dan Inggris. Isnin adalah masakan Melayu. Selasa masakan antarabangsa Rabu, masakan Cina Kamis, masakan India dan Jumaat adalah masakan Nusantara yang lain. Menunya berbeza setiap hari nasi biryani laksa, sarawak mie goreng roti, jala dan juga pencuci mulut seperti cendol tertulis. Sekolah kami adalah pusingan tanpa henti pizza burger dan nugget dari Isnin hingga Jumaat. Di sebelah pinggan terdapat sekeping kertas kecil. Ia adalah jadwal kandungan nutrisi makanan sekolah. Kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Semuanya dicatatkan dengan terperinci. Pelajar Malaysia menjelaskan bahwa pakar nutrisi secara pribadi memeriksa bahan-bahan setiap pagi dan merancang menu berdasarkan keseimbangan nutrisi. Pelajar yang mempunyai alahan juga boleh mendapatkan menu yang berbeza. Saya terkejut. Sekolah kami tidak mempunyai pakar nutrisi. Kami hanya memanaskan dan menghidangkan makanan beku yang dihantar oleh kontraktor catering. Tiada siapa yang mengambil berat tentang kandungan nutrisi. Pelajar hanya makan makanan sekolah untuk mengisi perut. Selepas makan, kami pergi ke tempat memulangkan pinggan. Sistem pengasingan sangat teratur. Sisa makanan plastik kertas dan sampah semuanya diasingkan. Kotak susu juga dibasuh dan diratakan dengan kemas. Rakan-rakan saya kagum melihat pelajar Malaysia melakukan pengasingan secara semula jadi. Keluar dari dewan makan terdapat papan kenyataan lain di koridor. Komen pelajar mengenai makanan sekolah dipaparkan. Hasil tinjauan kepuasan makanan sekolah juga didedahkan. Tahap kepuasan bulan ini ialah 92%. Pelajar boleh menulis terus menu kegemaran dan menu yang mereka harap dapat diperbaiki. Kami kembali ke Dewan Sukan. Beg tidur dan tikar telah disediakan dengan kemas. Rakan-rakan saya berkumpul dan duduk. Emily memulakan perbualan. Saya tidak percaya makanan sekolah yang kita makan tadi. Mark juga mengangguk. Saya tidak pernah tahu. Malaysia adalah negara yang begitu maju. Saya mengeluarkan telepon pintar saya dan mencari maklumat tentang makanan sekolah di Malaysia. Fakta-fakta yang menakjubkan terus muncul. Malaysia telah lama mempunyai sistem makanan sekolah dan banyak kerajaan tempatan melaksanakan dasar percuma atau bersubsidi. Bahan-bahan untuk makanan sekolah setiap pelajar berharga kira-kira Rm50 hingga Rm80 seminggu. Kualiti jauh lebih baik daripada makanan sekolah, 12 yang kami bayar, tetapi ia hampir percuma. Apa yang lebih mengejutkan saya ialah keselamatan bahan-bahan makanan sekolah. Terdapat dasar yang mengutamakan pembelian hasil tempatan. Makanan yang diubah sesuai secara genetik GMO pada dasarnya adalah terhad. Ini adalah sistem yang membantu ekonomi tempatan melalui makanan sekolah sambil menyediakan bahan-bahan segar kepada pelajar. Rakan saya Katie berkata, di sekolah saya pelajar yang tidak mampu membayar makanan sekolah akan diberikan pinggan bertanda berbeza. Ia sangat memalukan karena rakan-rakan lain akan perasan. Di Malaysia sama sekali tiada diskriminasi seperti itu. Semua pelajar mendapat makanan sekolah yang sama. Kira-kira pukul 11 malam, GPK masuk ke Dewan Sukan. Beliau datang untuk memberitahu kami tentang status penerbangan ke Seoul esok. Ribut salji lebih teruk daripada yang dijangkakan. Kita perlu menunggu sekurang-kurangnya 3 hari lagi. Syarikat penerbangan sedang mencari hotel tetapi sukar untuk mendapatkan bilik, karena ia adalah musim puncak pelancongan. Rakan-rakan saya kecewa tetapi saya berbeza. Tiba-tiba saya mendapat ide. Bagaimana kalau kita luangkan lebih masa di Malaysia? Saya ingin tahu tentang negara ini hanya dengan melihat satu hidangan makanan sekolah. Keesokan paginya saya mengumpulkan rakan-rakan saya. Saya membuat cadangan, mari kita batalkan tiket ke Korea dan tukar perjalanan kita ke Malaysia. Pukul 6 pagi saya bangun di Dewan Sukan. Cahaya pagi menyinari melalui tingkap. Pelajar Malaysia sudah bersiap sedia untuk ke sekolah.
Saya melihat mereka berpakaian seragam dan membawa beg sekolah. Kami juga pergi ke tandas untuk mencuci muka. Tandas sekolah sangat bersih yang mengejutkan saya. Setiap tandas mempunyai flas yang berfungsi dengan baik dan kertas tandas mencukupi. Cermin bersih, sabun tangan dan pengering tangan berfungsi dengan normal. Tandas sekolah kami di Amerika penuh dengan grafiti dan kertas tandas sering habis. Tiba masa sarapan. Sama seperti makan malam semalam, ia sangat mewah. Ada nasi lemak, roti, canai kari, dan teh tarik. Rakan-rakan saya tidak lagi terkejut. Mereka sudah memahami tahap makanan sekolah Malaysia. Selepas makan, saya mengumpulkan rakan-rakan saya di Dewan Sukan. Saya berkata, kami akan mengadakan mesyuarat penting. 28 orang duduk dalam bulatan. Saya membuat cadangan yang saya pikirkan sejak malam tadi. Kita tidak akan ke Korea. Kita akan melancong di sini, di Malaysia. Ribut salji di Seoul akan berterusan untuk beberapa hari lagi. Hotel juga sukar ditempah. Tetapi di Malaysia, kita boleh mula melancong sekarang. Hanya dengan melihat makanan sekolah malam tadi, Anda patut tahu betapa majunya negara ini kan. Reaksi rakan-rakan saya lebih baik daripada jangkaan. Emily adalah orang pertama yang menyokong. Saya juga mencari maklumat tentang Malaysia malam tadi. Nampaknya terdapat lebih banyak tempat menarik daripada yang saya sangka. Ia juga merupakan negara yang terkenal dengan makanan dan teknologi. Mark juga bersetuju. Kita boleh pergi ke Korea pada masa lain, tetapi Malaysia, jika bukan karena peluang ini, kita tidak tahu bila kita akan dapat datang. Sudah tentu ada juga pendapat yang menentang. Kyle berkata ibu bapaknya membayar yuran perjalanan ke Korea. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan jika ditukar ke Malaysia. Dua rakan lain berkata mereka sudah menempah restoran di Seoul dan berasa kasihan. Tetapi keputusan undian adalah jelas 23 daripada 28 orang menyokong perjalanan ke Malaysia. Saya berjumpa dengan guru pengiring. Saya menyampaikan pandangan pelajar. Guru pada mulanya berasa berat hati, tetapi dia berkata jika itu adalah pandangan pelajar, dia akan menghubungi pihak sekolah dan ibu bapa. Kira-kira pukul 10 pagi, guru memberitahu saya keputusannya. Pihak sekolah meluluskan dan kebanyakan ibu bapa juga bersetuju. Mereka mendengar bahwa Malaysia lebih selamat dan berasa lebih lega. Syarikat penerbangan juga bersetuju untuk membayar balik. Kami segera merancang jadwal perjalanan ke Malaysia. Baki masa ialah 4 hari. Kami merancang lawatan Bandar Kuala Lumpur, termasuk Batu Caves, Bukit Bintang KLCC, dan pengalaman pasar malam yang paling dikehendaki oleh rakan-rakan saya. GPK banyak membantu kami. Beliau membantu kami menempah asrama belia di bandar dan membantu kami mendapatkan kad pengangkutan berkumpulan. Selepas makan tengah hari, kami meninggalkan sekolah. Pelajar Malaysia melambaikan tangan kepada kami. Kami juga telah berkawan dengan beberapa orang pelajar sepanjang hari-hari ini. Kami juga bertukar akun media sosial. Kami menaiki bus ke pusat bandar Kuala Lumpur. Semasa memandu di Lebuh Raya, saya melihat pemandangan di luar tingkap. Bangunan pencakar langit berdiri megah dan jalan raya bersih. Seorang rakan berkata, infrastruktur mereka sangat baik. Selepas kira-kira 40 menit perjalanan kami tiba di KL Sentral. Kompleks bangunan yang besar itu mengagumkan. Guru memberikan kami kad pengangkutan dipanggil kad Touch and Go TNG. Beliau berkata, dengan kad ini kami boleh menaiki LRT, MRT bus, dan juga menggunakannya di kedai serbaneka. Kami turun ke stesen MRT. Selepas menuruni tangga terdapat eskalator. Banyak eskalator di kereta api. Bawah tanah Amerika rusak, tetapi di sini semuanya berfungsi dengan normal. Stesen itu terang lampunya cerah dan lantainya bersih. Kami melalui pintu tiket. Apabila kad diimbas pintu terbuka dengan bunyi bip. Rakan-rakan saya terkejut. Kereta api bawah tanah Boston menggunakan tiket kertas atau kad lama. Kami turun ke platform. Papan elektronik menunjukkan masa ketibaan kereta api. Laluan selatan tiba dalam 2 menit. Tepat 2 menit kemudian kereta api tiba. Masanya sangat tepat. Pintu kereta api terbuka. Orang ramai turun dahulu, kemudian barulah menaiki. Sangat teratur. Bahagian dalam gerabak bersih. Tempat duduk selesa. Pemegang tangan berkilat. Penghawa dingin bertiup sejuk. Kereta api bergerak. Hampir tiada gegaran. Kereta api bawah tanah New York bergegar dan bising. Tetapi MRT Kuala Lumpur sangat senyap. Ramai orang di dalam gerabak melihat telepon pintar mereka. Saya juga mengeluarkan telepon pintar saya dan mencari Wi-Fi. Saya menemui Wi-Fi percuma MRT. Tidak memerlukan kata laluan.
Selepas menyambung, kelajuannya sangat pantas. Rakan-rakan saya juga menyambung. Di kereta api bawah tanah Amerika tiada internet. Kami turun di stesen Bukit Bintang. Papan tanda di stesen mempunyai bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Kami mengikut anak panah ke pintu keluar. Terdapat kedai serbaneka dan kafe di stesen. Sebelum keluar, saya ternampak tanda tandas. Beberapa rakan berkata mereka mau ke tandas. Saya juga mengikut. Membuka pintu tandas dan masuk, kami terkejut sekali lagi. Tandas stesen MRT adalah seperti tandas hotel. Lantainya berkilat seperti marmer. Cermin bersih tanpa sebarang habuk. Saya berdiri di hadapan sinki. Pipe air adalah jenis sensor. Air mengalir secara otomatik apabila tangan didekatkan. Sabun tangan juga keluar secara otomatik dari dispenser. Banyak pipe air di tandas kereta api bawah tanah Amerika rosak. Setiap bilik tandas dilengkapi dengan kertas tandas yang mencukupi. Di Amerika, tandas awam sering kehabisan kertas tandas, jadi kami perlu membawanya sendiri. Mangkuk tandas juga mempunyai fungsi hangat dan bidet. Rakan-rakan saya mengambil gambar dalam keadaan terkejut. Emily berkata, ini 100 kali lebih bersih daripada tandas kereta api bawah tanah Times Square di New York. Katie berkata, ini lebih baik daripada tandas di rumah saya. Keluar dari tandas saya, melihat kaki tangan pembersihan. Mereka membersihkan tepat pada masanya. Mengelap sinki, menyapu lantai, dan mengisi semula kertas tandas. Senarai semak pembersihan ditampal di dinding. Kami tiba di kawasan pejalan kaki Bukit Bintang. Kira-kira pukul 3 petang. Jalan-jalan penuh dengan kehidupan. Dipenuhi dengan pembeli dan pelancong. Ramai orang Malaysia dan juga ramai orang asing. Saya melihat sekeliling. Terdapat kedai kosmetik, kedai pakaian, restoran, dan gerai makanan. Rakan-rakan saya sibuk membeli belah. Saya memerhatikan jalanan. Walaupun tong sampah, tidak banyak jalan-jalan bersih. Orang ramai tidak membuang sampah sembarangan. Tiba waktu makan malam. Kami masuk ke sebuah restoran. Ia adalah kedai nasi kandar. Selepas memesan, banyak lauk kecil dihidangkan. Telur rebus sayur campur. Di restoran Amerika, air pun berbayar. Kami makan nasi kandar panas. Pelayan yang mesra menunjukkan kepada kami cara menambah kuah kari yang berbeza. Rakan-rakan, saya mendapati ia menyeronokkan. Selepas makan malam, kami pergi ke asrama belia di kawasan berhampiran KLCC. Ia adalah penginapan yang bersih dan selesa. Kami mengemas bagasi di dalam bilik dan mandi. Tekanan air kuat dan air panas mencukupi. Kira-kira pukul 9 malam, beberapa rakan berkata, mereka mahu ke kedai serbaneka. Mereka berkata, mereka mahu membeli snack. Saya juga mengikut. Kedai serbaneka adalah 5 menit berjalan kaki dari asrama belia. Semasa berjalan di jalan malam, saya berasa selamat. Wanita berjalan bersendirian. Pelajar juga dilihat. Di Amerika ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan. Di Boston, berjalan bersendirian pada jam 9 malam adalah sangat berbahaya bagi wanita. Kami tiba di kedai serbaneka. Tertulis 24 jam. Membuka pintu dan masuk, produk disusun dengan kemas di bawah cahaya terang. Pekerja kedai menyambut kami dengan mesra. Selamat datang. Kami membeli snack, minuman, dan mie segera. Kami membayar di counter dengan kad TNG. Sungguh mengagumkan karena kad pengangkutan juga boleh digunakan di kedai serbaneka. Keluar dari kedai serbaneka terdapat meja dan kerusi di luar. Orang ramai duduk di sana dan makan. Kami juga duduk dan makan snack. Ia sudah melepasi pukul 10 malam, tetapi jalan-jalan sunyi. CCTV kelihatan di mana-mana. Lampu jalan juga terang. Kami berbual dengan rakan-rakan. Emily berkata, hanya 2 hari berada di Malaysia, tetapi pandangan saya banyak berubah. Mark juga bersetuju. Negara ini sangat selamat dan mudah. Pukul 11 malam kami memutuskan untuk kembali ke asrama belia. Semasa berjalan kembali, kami melihat LRT, MRT masih digunakan oleh ramai orang. Saya dengar MRT Kuala Lumpur beroperasi hingga larut malam. Saya tiba-tiba ingin tahu bagaimana suasana MRT. Pada pukul 11 malam, kami turun ke stesen untuk melihat. Stesen MRT pada pukul 11 malam terang seperti siang hari. Lampu cerah. Orang ramai masih berulang-alik. Pekerja, pejabat, pelajar, pasangan pelbagai jenis orang menggunakan MRT. Kami turun ke platform dan melihat. Papan elektronik menunjukkan kereta api seterusnya tiba dalam 3 menit. Walaupun lewat malam, kekerapan kereta api masih pendek. Kereta api bawah tanah Boston perlu menunggu 30 menit pada waktu malam. Saya melihat sekeliling. Wanita menaiki MRT bersendirian.
Terdapat pelajar perempuan yang kelihatan seperti pelajar sekolah menengah. Tiada siapa yang kelihatan tidak selesa. Rakan saya Katie berkata, di Amerika menaiki MRT bersendirian pada pukul 11 malam adalah tindakan bunuh diri. New York, Boston, Chicago, semuanya sama. Kereta api tiba. Kami tidak menaiki, hanya melihat. Kami memerhatikan cara orang ramai naik dan turun. Sangat teratur. Tiada siapa yang menolak atau membuat bising. CCTV dipasang dengan padat di setiap sudut stesen. Hampir tiada kawasan buta. Saya juga melihat butang kecemasan. Tertulis, tekan jika berlaku kecemasan dan polis atau kaki tangan stesen akan dihubungi serta-merta. Terdapat kedai serbaneka di stesen. Mereka beroperasi sehingga larut malam. Terdapat juga kedai roti dan kedai minuman. Orang ramai membeli sesuatu dalam perjalanan pulang dari kerja. Kami kembali ke permukaan. Semasa berjalan di jalan, kira-kira pukul 11.30 malam kami melihat dua pelajar perempuan Malaysia keluar dari kedai serbaneka. Mereka memegang minuman dan berjalan sambil ketawa. Mereka kelihatan seperti pelajar sekolah menengah. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Di Amerika, pelajar perempuan berusia 18 tahun berjalan bersendirian dan hanya dua orang di jalanan pada pukul 11.30 malam adalah perkara yang tidak dapat dibayangkan. Ibu bapak pasti tidak akan membenarkan. Rakan saya Emily mengambil gambar untuk memuat naik pemandangan malam di jalanan ke media sosial. Dia berkata dia akan menunjukkannya kepada rakan-rakan Amerika kemudian. Mungkin tiada siapa yang akan percayakan. Saya mencari maklumat tentang keselamatan di Malaysia pada telepon pintar saya. Statistik yang menakjubkan muncul. Malaysia santiasa berada di kedudukan antara negara paling selamat di dunia. Indeks Keamanan Global 2023 meletakkan Malaysia sangat tinggi manakala Amerika Syarikat rendah. Keselamatan berjalan kaki pada waktu malam untuk wanita adalah antara yang terbaik di negara maju. Kadar jenayah juga sangat rendah. Kadar pembunuhan per 100 orang adalah sangat rendah, kira-kira 1/10 daripada Amerika Syarikat. Kadar jenayah kekerasan juga jauh lebih rendah. Kadar pemasangan CCTV yang tinggi juga merupakan salah satu sebab. Kuala Lumpur sahaja mempunyai sejumlah besar CCTV awam. Dikatakan ia sangat membantu dalam pencegahan jenayah dan penyelesaian kes. Sudah tentu terdapat kontroversi mengenai pencerobohan privasi, tetapi dikatakan kebanyakan rakyat bersetuju demi keselamatan. Sistem panggilan kecemasan 999 juga sangat maju. Dikatakan polis akan tiba dalam masa purata beberapa menit selepas panggilan dibuat. Di Amerika kami sering perlu menunggu 10 menit atau lebih. Laporan juga boleh dibuat melalui telepon pintar dan lokasi akan dikesan secara otomatik. Dalam perjalanan kembali ke asrama belia kami melalui satu lagi kedai serbaneka. Kedai serbaneka di Malaysia memang banyak. Nampaknya ada satu setiap 5 menit berjalan kaki. Di hadapan kedai serbaneka terdapat bangku panjang. Anak-anak muda yang kelihatan seperti pelajar Universiti Malaysia duduk di sana berbual dan minum. Ia hampir pukul 12 malam, tetapi mereka kelihatan santai. Ia adalah pemandangan yang sama sekali tidak akan dilihat di Amerika. Rakan saya Mark berkata, inilah negara maju yang sebenar. Negara maju bukanlah negara yang kaya, tetapi negara di mana rakyatnya boleh hidup dengan selamat. Semua orang mengangguk. Kami tiba di asrama belia. Kami bertemu dengan pemilik seorang wanita berusia 50-an di lobi di tingkat bawah. Beliau boleh berbahasa Inggris sedikit. Kami memberitahu kami datang dari Amerika dan beliau menyambut kami dengan gembira. Saya bertanya kepada pemilik, mengapa Malaysia begitu selamat? Pemilik tersenyum dan menjawab, semuanya karena pendidikan. Kami belajar ketertiban dan bertimbang rasa sejak kecil. Beliau berkata undang-undang yang ketat juga merupakan salah satu sebab. Hukuman bagi jenayah adalah nyata. Satu lagi ialah semangat komuniti. Keluarga saya, jiran saya selamat, barulah saya selamat. Jadi semua orang akan melindungi antara satu sama lain, katanya. Pemasangan CCTV juga disebabkan oleh sebab ini. Kami naik ke tingkat atas dan berbual dengan rakan-rakan tentang apa yang kami lihat sepanjang hari. Mereka berkata keselamatan dan kebersihan tandas MRT adalah menakjubkan. Semua orang berkata jika mereka pergi ke Korea, mereka tidak akan mempunyai pengalaman seperti ini. Saya berbaring di katil dan memikirkan Malaysia yang saya lihat dalam 2 hari ini. Ia sama sekali berbeza daripada apa yang saya tahu. Saya selalu berpikir Amerika adalah yang terbaik, tetapi Malaysia lebih unggul dalam banyak aspek. Saya ingin tahu apa yang akan saya lihat esok. Nampaknya
Lebih banyak kejutan menanti saya pada hari kedua perjalanan ke Malaysia. Keesokan paginya, kami menuju ke Kampung Baru, sebuah kawasan tradisional yang ikonik di Kuala Lumpur. Kami menaiki MRT dan turun di stesen yang berhampiran. Sebaik sahaja keluar, kami melihat rumah-rumah Melayu tradisional yang indah. Kami mengambil gambar di pintu masuk, kami berjalan ke dalam. Ramai pelancong. Kami melihat banyak peniaga menjual makanan tradisional. Kami juga membeli beberapa kuih-muih Melayu sebagai cendera mata. Kami berjalan ke dalam sebuah masjid yang indah. Rakan-rakan saya sibuk mengambil gambar. Terdapat tempat di mana kami boleh menyewa pakaian tradisional. Dua rekan saya menyewa baju kurung berwarna-warni. Berjalan di kawasan lama sambil memakai baju kurung adalah pengalaman yang hebat melihat sekeliling terdapat ramai pelancong asing. Orang Eropa, Asia Tenggara, Jepun, Korea. Saya merasakan secara langsung bahwa pelancongan Malaysia sangat populer. Tiba waktu makan tengah hari. Kami makan makanan di gerai-gerai sekitar Kampung Baru. Kami mencoba laksa dan roti jala. Roti jala sangat lembut dan kari ayamnya enak. Di sini sup kosong, percuma disediakan. Di restoran Amerika, sekeping roti pun berbayar. Pada sebelah petang, kami melawat KLCC, sebuah daerah komersial mewah. Pusat membeli belah dan kedai jenama mewah berdiri megah. Kami berhenti di hadapan menara berkembar Petronas KLCC. Bangunan itu sangat megah. Kami menggunakan tandas pusat membeli belah. Sudah tentu ia bersih. Saya tidak lagi terkejut. Di mana sahaja di Malaysia tandasnya bersih. Kami singgah di kedai komik dan kedai buku. Rakan-rakan saya membeli barangan idola kegemaran mereka. Saiz kedai buku membuatkan mereka terkejut. Ia jauh lebih murah daripada membeli di Amerika. Untuk makan malam, kami pergi ke Jalan Alor, sebuah pasar malam yang terkenal. Kami memesan char kway teow dan teh tarik. Char kway teow sangat berperisa. Rakan-rakan saya yang tidak suka makanan pedas mendapati masakan Malaysia sangat sesuai dengan selera mereka. Mereka terus makan. Selepas makan kami pergi ke kafe. Saya dengar budaya kafe di Malaysia sangat maju. Memang benar, terdapat kafe setiap menit berjalan kaki, Starbucks Coffee Bean dan juga kafe individu. Kami masuk ke sebuah kafe dan memesan americano. Harganya RM8, kira-kira 170 US dollar. Lebih murah daripada Starbucks di Amerika, rasanya juga enak. Kafe itu luas dan selesa. Setiap meja mempunyai soket elektrik. Wi-Fi percuma juga sangat pantas. Orang ramai bekerja atau belajar dengan komputer riba mereka. Mereka tidak dicemooh walaupun duduk berjam-jam. Kira-kira pukul 10 malam kami meninggalkan kafe. Jalan-jalan masih terang. Ramai orang. Kedai-kedai masih menyala. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, dengan MRT saya melihat pelajar Malaysia di dalam gerabak. Mereka memakai seragam sekolah kelihatan seperti pulang dari tuition kelas tambahan. Ia sudah melepasi pukul 10 malam, tetapi pelajar masih menaiki MRT. Saya mendapati ia menakjubkan. Saya bertanya kepada pelajar Universiti Malaysia yang duduk di sebelah saya. Beliau boleh berbahasa Inggris dengan baik. Mengapa pelajar masih berkeliaran pada lewat malam? Pelajar itu tersenyum dan menjawab, "Karena Malaysia, selamat jadi ibu bapa tidak bimbang." Beliau juga menjelaskan budaya tuition. Beliau berkata pelajar Malaysia pergi ke tuition selepas sekolah. Beliau berkata belajar sehingga pukul 10 atau 11 malam adalah perkara biasa karena semangat pendidikan ibu bapa sangat tinggi. Saya bertanya kepadanya, sama ada selamat untuk pulang bersendirian walaupun belajar hingga lewat malam. Pelajar itu mengangguk dengan yakin. CCTV banyak orang ramai pun ramai dan polis kerap membuat rondaan. Pelajar perempuan, berjalan seorang diri pun tiada masalah. Ia sangat berbeza dari Amerika. Di Boston, ibu bapa akan memandu untuk menjemput anak sebaik sahaja pukul 9 malam. Berjalan seorang diri adalah berbahaya. Tiba di asrama belia, saya berkumpul dengan rakan-rakan dan mengimbas kembali hari itu. Mereka berkata, kuil jalanan kafe dan MRT, semuanya mengagumkan. Rakan saya, Emily berkata, saya tidak pernah tahu. Malaysia adalah negara yang begitu maju. Saya pikir ia hanya terkenal dengan produk elektronik, tetapi infrastruktur juga hebat dan ia selamat. Mark juga bersetuju. Banyak tempat yang lebih baik daripada Amerika. Tandas awam MRT keselamatan makanan sekolah Malaysia lebih maju. Saya membuat nota pada telepon pintar saya untuk memuat naik perkara yang saya temui di Malaysia ke media sosial kemudian.
Saya mau memberitahu rakan-rakan Amerika saya tentang Malaysia yang sebenar. Esok adalah hari terakhir. Saya berpikir tentang apa yang perlu dilakukan. Saya berbincang dengan rakan-rakan. Akhirnya kami memutuskan untuk melawat pelbagai tempat di Kuala Lumpur sekali lagi esok untuk melihat tempat-tempat yang kami terlepas. Pada hari terakhir kami bangun awal pada pukul 8 pagi. Saya dan rakan-rakan pergi ke KLCC. Kami menaiki MRT dan turun di stesen berdekatan. Kami melihat bangunan pencakar langit yang besar. Kami naik ke dek pemerhatian. Pemandangan Kuala Lumpur terbentang luas di bawah. Bangunan pencakar langit Sungai Klang dan Menara Merdeka 118 di kejauhan, sungguh indah. Rakan-rakan saya kagum. Saya tidak pernah tahu Kuala Lumpur adalah bandar yang begitu besar. Saya dengar penduduknya melebihi 1,7 juta orang. Saya dapat merasakan skala itu secara langsung. Kami turun dari KLCC dan menuju ke Putrajaya. Kami menaiki RL Express Rail Link. Ia mengambil masa kira-kira 30 menit untuk sampai ke Putrajaya. Tasik Putrajaya sangat luas. Terdapat laluan pejalan kaki di sepanjang Tasik. Orang ramai bersenam, orang berbasikal, orang berjalan kaki. Taman ini bersih dan diuruskan dengan baik. Kami juga menggunakan tandas di taman. Sudah tentu ia bersih. Selepas beberapa hari di Malaysia, saya merasakan bahwa di mana saja saya pergi, tandasnya bersih. Tahap pengurusan tandas awan sama sekali berbeza daripada Amerika. Kami membeli nasi lemak bungkus di kedai serbaneka dan duduk di bangku di tepi Tasik untuk makan. Angin Tasik sejuk. Orang ramai berkelah di padang rumput. Makan tengah hari kami makan di Petaling Street, jalan yang terkenal dengan pelbagai makanan. Jalan itu unik, ramai orang asing, banyak kedai. Kami memilih kedai Hainanese Chicken Rice. Nasi ayamnya sedap. Selepas makan, kami pergi ke Masjid Negara untuk merasai suasana Islam di Malaysia. Kami berjalan kira-kira 30 menit. Bangunan modern dan megah. Rakan-rakan saya mengambil gambar. Kami masuk ke museum. Rakan-rakan saya membeli cenderamata. Tiba waktu makan malam. Kami berpikir tentang apa yang perlu dimakan untuk makan malam terakhir. Rakan-rakan saya berkata, mereka mau makan sate kajang karena mereka dengar ia adalah makanan Malaysia yang paling terkenal. Kami pergi ke sebuah restoran sate. Sate itu berjus dan perkhidmatan juga sangat baik. Rasanya berbeza daripada makanan Cina di Amerika. Kami makan sate dengan kuah kacang dan timun. Selepas makan malam, kami pergi ke pasar malam Titi Wangsa buat kali terakhir untuk berjalan-jalan lagi. Rakan-rakan saya membeli kosmetik dan pakaian. Masker muka di Malaysia berkualiti baik dan harganya berpatutan. Kira-kira pukul 9 malam kami selesai berjalan-jalan dan pulang ke asrama belia. Dalam perjalanan pulang kami singgah di kedai serbaneka. Kali terakhir kami membeli snack dan minuman Malaysia. Tiba di asrama belia, kami mengemas bagasi. Esok pagi kami akan ke lapangan terbang. Penerbangan ke Amerika dijadwalkan pada pukul 2 petang. Saya dan rakan-rakan menghabiskan malam terakhir bersama-sama. Kami berkumpul di ruang tamu dan berbual tentang 4 hari yang kami habiskan di Malaysia. Emily memulakan, perjalanan ini adalah perjalanan yang paling bermakna dalam hidup saya. Datang ke Malaysia adalah rahmat dalam musibah. Mark juga bersetuju. Apa yang saya lihat di Malaysia sangat mengejutkan. Kualiti pendidikan awam, infrastruktur keselamatan kebersihan, semuanya lebih baik daripada Amerika. Katie secara khusus menyebut makanan sekolah. Sistem makanan sekolah benar-benar mengagumkan. Amerika juga patut memperkenalkannya. Rakan-rakan saya seorang demi seorang menyuarakan pendapat mereka. Ada yang berkata MRT sangat baik. Ada yang berkata keselamatan sangat mengagumkan. Ada yang berkata tandas bersih adalah perkara yang paling mengejutkan mereka. Saya merumuskan pemikiran saya. Apa yang saya lihat di Malaysia bukan hanya kemudahan yang baik. Ia adalah sistem. Sistem untuk rakyat. Sistem yang beroperasi di semua bidang pendidikan, pengangkutan, keselamatan, kebersihan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat. Amerika adalah negara adidaya terkuat di dunia. KDNK tinggi, kuasa ketenteraan kuat. Tetapi bagaimana dengan kehidupan setiap rakyat? Makanan sekolah, truk, kereta api bawah tanah lama, keselamatan. Tidak terjamin, tandas awam kotor. KDNK Malaysia lebih rendah daripada Amerika, tetapi kualiti hidup rakyat lebih tinggi dalam banyak aspek. Bukankah itu negara maju yang sebenar? Selepas pukul 12 malam kami tidur. Esok kami akan kembali ke Amerika. Tetapi pengalaman di Malaysia ini tidak akan saya lupakan seumur hidup. Perjalanan ini mengubah hidup saya. Perspektif saya terhadap dunia berubah.
Pada hari kepulangan, kami bangun awal pada pukul 6 pagi. Kami mengemas bagasi dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik asrama belia. Pemilik berkata, "Datang lagi ya." Kami menaiki bus lapangan terbang dari KL Sentral ke KLIA. Ia mengambil masa kira-kira 50 menit. Di dalam bus saya melihat pemandangan Kuala Lumpur buat kali terakhir. Tiba di KLIA. Lapangan terbang itu luas dan modern. Kami mendaftar masuk dan melalui pemeriksaan imigresen. Kami melawat kedai bebas cukai. Rakan-rakan saya membuat pembelian terakhir. Tiba masa untuk menaiki pesawat. Kami duduk di tempat duduk dan melihat keluar tingkap. Tanah Malaysia semakin menjauh. Selepas 14 jam penerbangan kami tiba di Boston. Kami turun di lapangan terbang Logan. Ibu bapak kami datang menjemput kami. Ibu memeluk saya. Dalam perjalanan pulang, saya bercerita tentang perjalanan itu. Ibu saya pikir saya pergi ke Korea. Saya berkata ia bertukar ke Malaysia. Dia sangat terkejut. Dia bertanya mengapa ia berubah. Saya mula dengan kisah makanan sekolah. Saya menjelaskan betapa hebatnya makanan sekolah di sekolah kerajaan Malaysia. Ibu saya kelihatan tidak percaya. Saya menunjukkan kepadanya gambar. Saya juga bercerita tentang MRT. Saya berkata ia selamat untuk berjalan walaupun pada pukul 11 malam. Tandas bersih. Keselamatan sangat baik. Saya menceritakan semuanya. Ayah saya bertanya tentang ekonomi Malaysia. Saya menjawab, "Sais ekonomi mungkin lebih kecil daripada Amerika, tetapi kualiti hidup lebih tinggi dalam banyak aspek." Kembali ke rumah saya, masuk ke bilik dan berbaring di katil. Saya mengeluarkan telepon pintar saya dan mula memuat naik gambar perjalanan Malaysia di media sosial. Catatan pertama adalah gambar makanan sekolah. Saya menulis keterangan. Tajuknya adalah pendedahan makanan sekolah Malaysia yang mengejutkan. Saya menulis esai panjang dengan gambar. Kisah pendaratan cemas akibat ribut salji, pengalaman makan makanan sekolah di sekolah kerajaan, keputusan untuk menukar perjalanan, dan perkara-perkara menakjubkan yang saya lihat di Malaysia. Saya memuat naik catatan itu. Reaksi cepat. Rakan-rakan mula meninggalkan komen. Reaksi tidak percaya. Reaksi cemburu. Reaksi mau pergi sendiri. Selepas seminggu, catatan saya menjadi viral. Ia dikongsi beribu-ribu kali. Tontonan melebihi 5 juta. Media Amerika menghubungi saya. Jemputan wawancara. Seorang wartawan akbar tempatan datang ke sekolah untuk berjumpa saya. Beliau bertanya tentang perjalanan Malaysia. Saya menceritakan pengalaman saya dengan terperinci. Laporan itu keluar. Tajuknya adalah pelajar wanita Boston menemui jawaban di sekolah Malaysia, perubahan berlaku di sekolah. Ibu bapak mula menuntut penambahbaikan makanan sekolah. Terdapat cadangan untuk belajar sistem Malaysia. Pengetua berjumpa saya. Beliau bertanya sama ada, saya boleh mendapatkan maklumat daripada Jabatan Pendidikan Malaysia. Saya menghantar email kepada Sekolah Malaysia Sekolah Kerajaan yang membantu kami. JPK membalas. Beliau menghantar maklumat tentang sistem makanan sekolah. Sekolah-sekolah lain juga menghubungi saya. Bukan sahaja sekolah kami, tetapi sekolah swasta lain juga menunjukkan minat. Panggilan telepon untuk bertanya tentang lawatan sambil belajar ke Malaysia membanjiri. 3 bulan kemudian sekolah membuat pengumuman. Mereka berkata mereka akan menawarkan kelas bahasa Melayu mulai tahun depan. Karena permintaan pelajar yang banyak, lebih 50 orang memohon, destinasi lawatan sambil belajar tahun depan juga diumumkan. Kuala Lumpur pelajar semua bersorak. Rakan-rakan, saya mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya mula belajar bahasa Melayu. Saya mengambil kursus dalam talian. Saya belajar tata bahasa asas dan menghafal perbualan asas. Saya pikir suatu hari nanti saya akan kembali ke Malaysia. Saya juga mula memikirkan tentang pengajian university. Matlamat asal saya adalah Harvard atau MIT, tetapi saya mencari university di Malaysia. University Malaya, University Kebangsaan Malaysia, University Science Malaysia. Belajar di Malaysia nampaknya tidak buruk. Saya memberitahu ibu bapa saya. Mereka terkejut pada mulanya, tetapi selepas mendengar kata-kata saya, mereka faham. Mereka berkata, ini adalah pemikiran yang datang karena saya mengalaminya secara pribadi. Setahun kemudian, pengikut media sosial saya melebihi 100.000 orang. Karena saya terus memuat naik kandungan berkaitan Malaysia. Saya memperkenalkan budaya makanan dan sistem Malaysia. Lembaga pelancongan Malaysia datang mencari saya. Mereka menjemput saya untuk menjadi duta promosi. Saya gembira menerimanya. Pada hari graduasi, saya menyampaikan ucapan graduasi.
Tajuknya adalah Hadiah dari Ribut Salji. Saya menceritakan bagaimana Malaysia yang tidak dijangka mengubah hidup saya. Pada akhir ucapan saya berkata, dunia lebih luas daripada yang kita sangka. Dan jawaban tidak hanya ada di Amerika. Kadang-kadang perkara yang tidak dijangka akan membawa kita ke jalan yang betul. Seluruh dewan bertepuk tangan. Guru-guru ibu bapak rakan-rakan semua orang bertepuk tangan untuk saya. Selepas graduasi, saya pergi ke Malaysia. Saya terpilih untuk program pelajar pertukaran. Saya memutuskan untuk belajar di university di Kuala Lumpur selama setahun. Apabila tiba di Kelia, saya teringat hari itu 2 tahun lalu. Hari pendaratan cemas karena ribut salji. Hari bertukar ke Malaysia. Menggantikan Korea, pilihan hari itu mengubah hidup saya. Cara saya melihat dunia menjadi lebih luas. Impian saya menjadi lebih besar. Saya mula memahami budaya yang berbeza dan mengetahui apa itu negara maju yang sebenar. Saya keluar dari lapangan terbang dan melihat langit Kuala Lumpur. Ia adalah langit yang cerah. Permulaan baru menanti saya. Ribut salji itu bukanlah bencana. Ia adalah berkat. Ia adalah hadiah yang membolehkan saya melihat dunia baru.